Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya dari kumpulan 5. Saya mewakili sahabat-sahabat saya akan membincangkan tentang akad daripada kontrak ataupun akad kafalah hinggalah akad iqalah. Saya pembentang yang pertama yang bernama Muhammad Izzat Irfan bin Muhammad Fuad, ID matrik I182031154. Saya akan membincangkan bab fiqh muamalat kontrak kafalah. Yang akan membincangkan bab ini adalah saya Muhammad Izzat Irfan beserta sahabat saya Ahmad Syahmi. Pengertian kontrak kafalah. Kontrak kafalah ni bermaksud gabungan atau komitmen. Suatu kontrak yang bergabungkan tanggungan antara satu dengan yang lain dalam tuntutan wang ataupun tuntutan diri ataupun tuntutan harta yang dirampas. Okey, dalil dalam keharusan beramal dengan kontrak kafalah ni adalah yang pertama, saya datangkan daripada dalil Al-Quran. Bermaksud penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala tersebut akan memperoleh makanan ataupun makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Daripada surah Yusuf ayat yang ke-72. Dan saya datangkan pula daripada hadis Nabi, telah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang mayit lelaki untuk disolatkan. Rasulullah pun dengan lantas bertanya apakah dia mempunyai warisan harta lah. Maka para sahabat kata tak ada. Betul, Rasulullah tanya lagi apakah dia punya hutang. Sahabat jawab, ya, dia ada hutang sejumlah 2 dinar. Ada riwayat yang mengatakan 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk solatkannya, tetapi Rasulullah sendiri tidak mensolatkan mayit tersebut. Dan Abu Qatadah pun dengan lantas berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun turut serta untuk mensolatkan mayit tersebut. Hadis Bukhari. Okey, ini adalah rukun dan syarat kontrak kafalah. Ini orang kata apa? Cara kitaran kafir dan makful alaih, pihak yang ditanggung dengan akad kafalah. Okey, yang pertama adalah penjamin, kafil. Yang kedua adalah orang yang dijamin, makful anhu. Orang yang ketiga adalah pihak orang yang berpiutang, makfullah, sesuatu yang dijamin, benda yang dijamin. Yang kelima adalah lafaz kafalah. Okay, rukun dan syarat kontrak kafalah. Penjamin kafil orang yang menawarkan jaminan wang, harta ataupun diri untuk menanggung hutang menanggung hutang orang lain. Dia mestilah baligh, berakal, dewasa lah senang, dan berhak sepenuhnya ke atas harta dia sendiri. Yang kedua adalah orang yang dijamin, makful anhu. Dia mesti dikenali oleh penjamin atau orang yang berhutang, sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Seterusnya pihak orang yang berpiutang, makfullah. Diketahui identitinya, dapat hadir pada waktu akad lafaz tu, atau memberikan kuasa, berakal sihat. Seterusnya sesuatu yang dijamin, makful bihi, hutang wang ataupun harta ataupun barang yang mesti diketahui jenis, jumlah, sifat dan benda. Spesifikasi benda tu kita kena tahu, dan merupakan orang kata apa, benda tu mesti boleh dilakukan ataupun dibayarlah oleh yang boleh disempurnakan oleh penjamin, oleh kafil. Dan harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan sudah tentulah ia tidak bertentangan dengan syariat, dia bukan perkara haram. Seterusnya yang last sekali, lafaz kafalah, perkataan yang menunjukkan kesanggupan untuk akal lah untuk menjamin hutang. Seperti seorang berkata, hutang dia adalah bawah jaminan saya. Jadi tak ada sebarang syarat yang bersangkutan dengannya. Dan seterusnya kesan kontrak kafalah dan tamat kontrak kafalah akan disambung oleh Syekh Aiman Syahmi. Wallahu a'lam bissawab. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya. Kita masih lagi berada di dalam akad kafalah. Seterusnya kesan undang-undang kontrak kafalah. Hak tuntutan berlaku ke atas penjamin terhadap hak yang ditanggung oleh orang yang dijamin. Maksud dia, penjamin tadi akan menanggung hutang
penghutang yang dia jamin. Jika jaminan itu melibatkan hutang dan penjamin hanya seorang sahaja, maka tuntutan dibuat ke atas penjamin terhadap hutang yang ditanggung oleh penghutang yang dijamin. Okey, ayat kat sini tak clear lagi, kita habiskan dulu. Kalau penjamin itu lebih daripada seorang, maka tuntutan itu boleh dibuat kepada mereka dengan dibuat pembahagian kadar tuntutan itu secara adil. Okey, nak lebih faham, kita tengok satu situasi ni. Okey, katakanlah penghutang A, jumlah hutang dia, jumlah pinjaman dia adalah 10k. Jadi penjamin dia satu je, penjamin B. Yang C nanti dulu. Jadi jika hanya satu peminjam, tuntut dekat penjamin tu sahaja. Jadi B akan tanggung semua hutang A tadi sebanyak 10k. Tapi jika melibatkan lebih daripada satu penghutang, contoh lebih daripada satu penjamin, contohnya penjamin B dan penjamin C, maka kadar tuntutan itu akan dibahagikan dengan kadar yang adil. Jadi dua penjamin kan, 10k bahagi jadi 5k seorang. Dan seterusnya, jika ada 3 ataupun 4 penjamin, dia tetap akan dibahagikan dengan kadar yang adil. Okay. Kontrak kafalah mengikut pendapat jumhur fuqaha tidak membawa kepada lepasnya tanggungan hutang penghutang. Maksudnya penghutang tadi tu masih lagi tidak bebas. Cuma kontrak ini untuk pemiutang supaya berhak untuk memilih mana-mana pihak untuk menuntut hutangnya. Jadi ni memberi kelegaan kepada pemiutang lah. Dia bagi duit tadi, contoh 10k, jadi dia berhak nak minta, sama ada dia minta dekat penghutang tadi ataupun penjamin penghutang. Kecuali jika diisyaratkan dalam kontrak kafalah itu dibebaskan penghutang daripada tanggungannya. Tetapi Imam Syafi'i tidak mengharuskan kontrak kafalah dengan bersyarat dengan pendapat asah. Penjamin mempunyai hak menuntut penghutang di atas jaminan hutang yang diberikan, dan tuntutan itu mestilah selepas pembayaran hutang dibuat. Maksudnya selepas penjamin tadi bayar, katakan satu penjamin tadi 10k, dia dah bayar, dia masih lagi berhak untuk buat tuntutan kepada orang yang dijamin tadi, dan jaminan dibuat dengan persetujuan penghutang, kerana hubungan yang berlaku di sini ialah hubungan hutang piutang. Seterusnya, tamat kontrak kafalah. Kontrak kafalah akan tamat dengan berlakunya pembayaran hutang kepada pemiutang, sama ada pembayaran itu dibuat oleh penghutang ataupun penjamin. Bila dah bayar duit yang dipinjam tadi, setelah hak tuntutan bagi pemiutang adalah untuk mendapatkan bayaran. Apabila bayaran dibuat, maka selesailah kontrak tersebut. Demikian juga kontrak kafalah berakhir apabila pemiutang menghibahkan hutangnya kepada penghutangnya atau kepada penjaminnya. Okey, pemiutang tadi kata, halalah aku hibahkan 10k tadi kat kamu. Selesailah. Selain daripada itu, kontrak kafalah juga akan tamat dengan cara pemiutang melepaskan ibrak. Ibrak ni apa? Ibrak ni adalah pengguguran hak oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang perlu dilaksanakan terhadapnya. Okey, sama ada pelepasan itu kepada penjamin ataupun penghutang. Jika dia melepaskan hak itu kepada penjamin, hak itu tidak akan terlepas daripada tanggungan penghutang. Tapi jika dia melepaskan hak itu daripada tanggungan penghutang, maka penjamin itu sekali akan dapat pelepasan yang sama seperti mana tanggungan penghutang tadi. Dan kontrak kafalah juga boleh berlaku dengan cara sulh. Sulh ni dalam bahasa Arab dia perdamaian lah, tapi istilah dalam konsep muamalat ni sama ada dia digunakan untuk melupuskan hutang sebahagian ataupun keseluruhannya. Wallahu a'lam. Seterusnya akan disambung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adibur bin Jasmani. Nombor metrik saya I18203079. Saya akan sambung pembentangan dari rakan saya, iaitu pembentangan bertajuk kontrak ijarah dan keharusannya. Mari kita mulakan. Apa itu kontrak ijarah? Definisinya, perkataan ijarah ialah sesuatu kontrak yang membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran. Baik, kita tengok definisi menurut 4 mazhab. Fuqaha Hanafi, ijarah ialah
akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan bayaran. Fuqaha Syafi'i pula mentakrifkan ijarah sebagai sesuatu akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu yang dimaklumi yang harus dan menerima pertukaran dengan pembayaran yang diketahui. Fuqaha Maliki dan Hanbali pula mentakrifkannya sebagai pemindahan hak milik sesuatu yang diharuskan dalam jangka masa tertentu dengan pembayaran. Baik, walaupun dalam 4 mazhab imam berbeza tadi, tapi terdapat persamaan dalam beberapa elemen, iaitu ia suatu kontrak yang membawa pemindahan hak milik daripada pemilik kepada pengguna manfaat. Ia adalah jenis kontrak pertukaran seperti jual beli. Cuma dalam kontrak ijarah ni, sesuatu yang dikontrakkan adalah manfaat. Maksudnya kita tak memiliki barang tersebut. Contoh speaker ni, kita gunakan untuk khidmat manfaat dia saja. Kita tak beli speaker ini secara terus. Kita hanya bayar untuk manfaat dia saja. Sambung, sesuatu yang dikontrakkan adalah manfaat, bukannya barang atau harta. Dan ia terikat pada masa dalam penggunaan manfaat itu. Okey, mari kita tengok pada asas keharusan kontrak ijarah. Baik. Kontrak ijarah ini atau kontrak sewa ni boleh berlaku pada rumah, kenderaan, tanah dan sebagainya. Asas keharusan kontrak sewa ini mengikut huraian jumhur fuqaha daripada Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama'. Contoh daripada dalil dari Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 dan firman Allah, maksudnya berkata salah seorang daripada mereka, anak Nabi Yaqub, wahai ayahku, sewakanlah tenaganya, iaitu Nabi Musa. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewakan ialah orang yang kuat beramanah. Dia berkata, Nabi Yaqub, aku ingin kahwinkan engkau, Musa, dengan salah seorang anak perempuanku, dengan pembayaran kerja selama 8 musim haji. Jika kamu dapat sempurnakan 10, maka ia terserahlah kepada kamu. Baik, kita tengok. Ini dalil dari hadis pula. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya, berikan kepada pekerja upahnya sebelum peluhnya kering. Dan sabda bermaksud, sesiapa yang mengambil pekerja hendaklah diberitahu kepadanya kadar upahnya. Baik, fuqaha juga sepakat pendapat mengharuskan kontrak ijarah atau kontrak sewa ni. Ia diharuskan sejak zaman sahabat kerana keperluannya dalam urusan hidup manusia, sebagaimana keperluan manusia kepada harta. Kebanyakan fuqaha tidak mengharuskan kontrak sewa terhadap pokok untuk mendapatkan buah atau kambing untuk mendapatkan susu. Manakala jumhur fuqaha tidak mengharuskan sewa binatang, typo di situ, sewa binatang jantan untuk mendapatkan baka daripada perbuatan memindahkan benih melalui perhubungan jenis itu. Dianggapnya benih itu bukan manfaat, tapi ia sesuatu ain. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Rasulullah melarang daripada menyewa benih binatang. Okey, kita terus kepada pendapat Ibn Qayyim. Ibn Qayyim tidak membataskan keharusan sewa itu kepada manfaat saja. Tetapi barang itu sendiri juga diharuskan sewa. Beliau berkata bahawa pendapat fuqaha yang mengatakan perkara yang diharuskan kontrak sewa hanya manfaat barang dan bukannya barang adalah pendapat yang tidak benar. Dan tidak ada asasnya dalam Al-Quran, Sunnah atau ijma' fuqaha atau qiyas yang sah. Malah yang terdapat pada dalil-dalil itu menunjukkan bahawa sesuatu yang menghasilkan sedikit demi sedikit yang barang asalnya masih kekal adalah hukumnya sama dengan manfaat barang. Seperti buah daripada hasil pokok, susu daripada binatang dan air daripada telaga. Kerana itulah sebabnya disamakan hukum antara barang dan manfaat dalam wakaf. Diharuskan wakaf manfaat untuk tinggal dalam bangunan dan harus wakaf binatang untuk dimanfaatkan susunya. Demikian juga disamakan hukum antara barang dan manfaat dalam kebajikan seperti pinjaman a'riyah, di mana manfaat digunakan dan barang asal dipulangkan kepada pemiliknya. Bekas susu dipinjamkan untuk minum susu, kemudian dipulangkan. Berhutang untuk manfaatkan mata wang, kemudian dipulangkan gantinya. Jadi itu adalah
perbezaan pendapat di antara Ibn Qayyim dan fuqaha yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah saya Muhammad Aizat bin Muhammad Zahir, nombor metrik I182031171, ingin membentangkan tentang subtopik yang bertajuk rukun dan syarat kontrak ijarah. Jadi rukun dan syarat kontrak ijarah ada 4. Yang pertama ialah sirah akad ijarah. Yang kedua, dua pihak yang berkontrak. Yang ketiga, perkara yang dikontrakkan. Dan yang keempat, kadar masa dan syarat bayaran sewa. Bagi sirah akad ijarah, ia merujuk kepada tawaran sewa dan juga penerimanya. Dan sirah akad ijarah mestilah memenuhi syarat-syarat sirah, iaitu jelas menunjukkan kontrak sewa sama ada secara lisan, secara tulisan, isyarat dan juga sebagainya. Dan tawaran dan penerimaan mestilah tepat dalam majlis akad tersebut. Seterusnya iaitu bagi dua pihak yang berkontrak, bagi penyewa dan juga pemberi sewa, mestilah mempunyai ciri-ciri seperti berakal sempurna, baligh dan juga waras tindakannya. Dan bagi kanak-kanak yang tidak cukup kelayakan ataupun kanak-kanak yang masih memayis, urusannya perlu dilakukan oleh walinya dengan keizinan walinya. Yang seterusnya kita akan lihat rukun yang ketiga, iaitu perkara yang dikontrakkan. Okey. Perkara yang dikontrakkan ini maksudnya barang yang disewa. Barang yang disewa mestilah terdiri daripada manfaat sesuatu. Contoh dia, bila kita sewa rumah, jadi bila kita sewa rumah, mesti kena ada rumah, barulah ada manfaat tersebut. Dan manfaat yang disewa mestilah memenuhi syarat-syaratnya dan diharuskan syarak. Kemudian antara dua pihak mestilah diketahui dan boleh diserahkan kepada penyewa. Kemudian barang yang disewa itu tidak ada sebarang kecacatan yang dapat menjejaskan keperluan penggunanya. Dan yang terakhir iaitu kadar masa dan juga syarat bayaran sewa. Okay. Jadi bagi kontrak sewa ini, kadar masa adalah dituntut, seperti menyewa rumah, kedai dan sebagainya. Kerana kadar masa sewa tidak diketahui jika tidak disebut. Jadi hal ini akan boleh bawa kepada pertelingkahan. Kemudian dari segi harga bayaran pula, mestilah diketahui oleh dua pihak yang berakad, dan juga mestilah dibayar dengan sesuatu yang bernilai. Mestilah dibayar dengan sesuatu yang bernilai. Dan jenis harga pembayaran itu pula adalah bukannya jenis barang yang sama dengan barang yang disewa. Ini kerana untuk mengelakkan berlakunya sebarang riba ataupun yang tidak diinginilah oleh kedua-dua pihak. Jadi rasanya setakat itu daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khatib, nama metrik I182031116. InsyaAllah saya akan meneruskan slide daripada kawan saya.
Di sini saya akan menceritakan dua perkara tentang kontrak ijarah. Yang pertama, hak penyewa ke atas barang sewaan. Penyewa dengan termeterainya akad sewaan, maka dia mempunyai hak milik manfaat terhadap barang yang disewanya. Maksudnya di sini, contoh kita sewa rumah. Selepas saja kita akad sewaan tersebut, maka kita mempunyai hak ke atas rumah tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jaga rumah tersebut. Kita tak boleh biarkan orang lain yang merosakkan barang-barang di dalam rumah tersebut. Seterusnya, penyewa perlu menjelaskan tujuan sewaan kepada pemilik sebelum menyewa. Jadi seorang penyewa sebelum dia nak sewa apa-apa, dia kena cerita tujuan untuk dia sewa. Contohnya dia sewa satu bangunan tu untuk dia buka kedai. Jadi dia kena bagi tahulah tujuan dia nak buka kedai. Lepas tu barang apa yang dia nak jual. Jadi dia kena bagi tahu secara detail lah. Seterusnya, jika berlaku kerosakan barang atas kecerobohan diri sendiri, maka penyewa akan dikenakan ganti rugi. Contoh macam kita sewa rumah kan, dalam tu ada peti ais. Jadi kita telah merosakkan peti ais tersebut. Maka di sini kita kena ganti rugilah. Barang yang kita rosakkan tu, kita kena ganti peti ais yang baru. Yang seterusnya, jika kerosakan berlaku bukan atas kecerobohan diri sendiri, maka pemilik perlu membaiki kerosakan tersebut supaya manfaatnya dapat digunakan. Jika barang yang rosak tu bukan atas diri kita sendiri, kita tak sengaja, maka kita kena bagi tahu dekat pemilik dia. Jadi pemilik tersebut perlulah membaiki barang yang rosak tersebut. Jika pemilik tidak memulihkan kerosakan tersebut, maka penyewa berhak membuat pilihan sama ada untuk dia terus tinggal di situ ataupun dia nak membatalkan kontrak sewaan. Okey, yang seterusnya saya akan menceritakan tentang tamat kontrak ijarah. Yang pertama, kontrak ijarah akan tamat apabila habisnya tempoh masa sewaan, kecuali atas sebab-sebab tertentu yang menyebabkan kontrak perlu dilanjutkan. Contohnya macam kita sewa kereta 2 hari. Sampai di hari yang kedua tu, kita ada hal yang tak boleh nak dielakkan, jadi kita terpaksa melanjutkan kontrak sewaan tersebut. Jadi selama mana kita lanjutkan tempoh waktu tu, kita kena bayar lah. Seterusnya, kontrak sewaan boleh menjadi tamat dengan berlakunya kematian salah satu pihak yang berkontrak mengikut pendapat mazhab Hanafi. Tetapi jumhur fuqaha berpendapat kematian tidak menamatkan kontrak kerana ia boleh diwarisi. Yang terakhir sekali, musnahnya barang yang disewa boleh menyebabkan tamatnya kontrak kerana dengan kemusnahan itu, manfaatnya tidak dapat digunakan lagi. Di sekadar itu saja pembentangan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Ali Takidin, bernombor metrik I18203070. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan seterusnya dalam subtopik kontrak sewa perkhidmatan profesional, ijarat al-amil. Kontrak sewa perkhidmatan melibatkan kontrak antara dua pihak untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tertentu. Maka mereka yang disewa itu sama ada orang tertentu ajir. Seperti seorang tukang jahit tertentu membuat kontrak untuk menyiapkan pakaian, atau tukang kayu tertentu untuk menyiapkan satu set meja. Ia juga boleh melibatkan beberapa orang, di mana orang yang ditugaskan menyiapkan
sesuatu perkhidmatan itu, ia juga melaksanakan perkhidmatan yang sama untuk orang lain. Maka, orang yang menerima kontrak untuk memberi perkhidmatan khusus adalah disebut sebagai pekerja khusus, ajir khas. Dan orang yang menerima kontrak untuk memberi perkhidmatan kepada banyak orang, maka disebut sebagai pekerja bersama, iaitu ajir mushtarak. Jaminan terhadap kerosakan barang. Pekerja khusus seperti pembantu rumah atau pembantu kedai atau tukang jahit, jika berlaku kerosakan atau kehilangan barang yang diserahkan kepadanya untuk disiapkan atau dijaga, maka tidak dikenakan ganti rugi ke atasnya sekiranya tidak berlaku kecuaian dalam perjagaan atau tidak berlaku pencerobohan darinya terhadap barang tersebut. Ini disebabkan tanggungjawabnya terhadap barang yang berada dalam penguasaannya adalah sebagai barang amanah. Kedudukannya di sini samalah seperti seorang wakil kepada pewakil atau sebagai seorang mudharib dalam kontrak mudharabah. Ini pendapat majoriti fuqaha dalam 4 mazhab. Jika ia terdiri daripada pekerja bersama yang kerjanya memberi perkhidmatan kepada banyak orang seperti tukang kayu, tukang celup atau tukang potong kain, jika berlaku kerosakan atau kehilangan barang yang diserahkan kepadanya mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hasan bin Zaid dan Imam Syafi'i, ia tidak dikenakan ganti rugi jika tidak ada kecuaian dan pencerobohan daripada pihaknya, kerana barang yang ada di bawah jagaannya itu sebagai barang amanah dan pada asalnya tidak ada tanggungjawab ganti rugi ke atasnya kecuali jika berlaku pencerobohan atau kecuaian. Di sini tidak ada berlaku pencerobohan kerana barang yang diterima itu dengan kebenaran pemiliknya dan kerosakan yang berlaku tidak boleh menyebabkan dia dikenakan ganti rugi. Adapun mazhab Maliki pula berpendapat bahawa pekerja bersama yang menjejaskan barang yang diserahkan kepadanya disebabkan perbuatannya tanpa kecuaian dan pencerobohan dikenakan bayaran ganti rugi ke atasnya terhadap barang itu, kerana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tangan yang mengambil bertanggungjawab terhadap barang yang diambil sehinggalah dia menyerahkan kembali. Demikian juga pendapat Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan bahawa pekerja bersama adalah dikenakan ganti rugi ke atasnya terhadap kerosakan atau kemusnahan barang yang berada dalam jagaannya, sekalipun kerosakan atau kehilangan itu bukan kerana kecuaian dan pencerobohan yang dia lakukan, kecuali ia berlaku disebabkan bencana seperti kebakaran dan sebagainya. Mereka berdasarkan kepada amalan yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Arif Roslan. Saya akan sambung topik perbincangan kumpulan kami iaitu kontrak ju'alah. Maksud ju'alah secara umum ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kerana melaksanakan sesuatu kerja. Mengikut pandangan fuqaha pula, komitmen ataupun pembayaran kadar tertentu terhadap pekerjaan tertentu yang disempurnakan atau terhadap kerja yang tidak diketahui kerana kesukaran mengetahuinya. Contoh-contoh saya boleh bagi di sini. Seseorang mengupah seseorang itu menggali parit ataupun telaga untuk mendapatkan air, membaiki rumah ataupun menjahit ataupun mencari barang yang hilang. Itu yang dikatakan sebagai kontrak ju'alah, yang mana seseorang itu dapat apa yang diminta oleh seseorang itu, maka dia akan bagi ganjaran yang telah diakadkan sebelum berlakunya pekerjaan tersebut. Kemudian kita tengok kepada rukun dan syaratnya. Yang pertama, perlulah ada tawaran dari pihak pemilik pekerjaan itu
kepada pekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Makna kata apa tawaran yang ada, ataupun kena ada tawaran yang mana kepada pekerja tu untuk menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak yang berkontrak hendaklah cukup umur, berakal, sempurna dan waras. Iaitu kedua-dua pihak perlulah cukup umur, berakal dan waras. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ditawar, iaitu apa yang ditawar itu. Kata duit kah, apakah, tetapi tawaran itu haruslah bernilai bagi pekerja itu. Mana kata ada manfaat lah tawaran itu, janganlah kita bagi benda yang tak ada manfaat bagi seseorang itu. Mana kata tawaran yang barang yang orang kata bernilai bagi orang lah. Kemudian yang keempat, tawaran itu mestilah sama dan tepat, iaitu sebelum berlakunya pekerjaan itu ataupun tugas yang untuk upah itu, maka akan ada akadnya. Akad itu mana dia nak bagi berapa duit. Contoh kalau dia bagi 100, maka lepas habis selesai kerja dia dapat barang tu, dia selesai kerja dengan barang tu, selesai kerja, maka dia kena bagi juga 100, tak boleh kurang. Kalau nak lebih, dikira rezeki yang tak, tapi jangan kurang. Mana kata kena sama lah seperti mana yang diakad sebelum tu. Kemudian yang seterusnya, hukum kontrak ju'alah itu. Kontrak ju'alah ini mengikut pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, mereka mengharuskan kontrak ju'alah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kami hilang bekas, maksudnya kami hilang bekas sukatan raja dan sesiapa yang menjumpainya pada untanya, saya akan menjadi penjaminnya. Itu dalil atau bukti bagi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali bagi mereka mengharuskan kontrak ju'alah ini. Kemudian bagi Imam Hanafi, dia tidak mengharuskan kontrak ju'alah ini berdasarkan terdapatnya unsur gharar dalam kontrak ju'alah ini, iaitu kalau orang tu dapat cari barang tu, maka dia dapat duit. Kalau tak dapat cari, maka dia tak dapat duit. Itu unsur gharar yang ada pada kontrak ju'alah ini. Kemudian kita tengok kepada perbezaan kontrak ijarah dan ju'alah. Kontrak ijarah dan ju'alah ini ada perbezaan. Yang pertama, ijarah, bayaran mengikut kadar kerja atau manfaat yang digunakan. Makna kata ijarah ni dia bayar ikut apa yang kerja dekat mana dia buat. Macam tu. Kalau ju'alah pula, bayaran apabila selesai kerja yang dipersetujui. Makna kata kalau kata dia macam saya kata tadi, kalau dia tak dapat barang tu, maka dia tak dapatlah duit. Dia dapat barang tu, maka dia dapatlah upah yang diakadkan itu. Kemudian ijarah tiada unsur gharar dan ju'alah ada unsur gharar. Kemudian ijarah dibayar sebelum pekerjaan dan ju'alah dibayar selepas selesai pekerjaan, macam saya kata tadi. Dan yang terakhir, ijarah mengikat setelah dipersetujui, ju'alah tidak mengikat pada masa. Orang kata ijarah ni dia mengikat, mana kata dia tak boleh dibatalkan dia punya akad. Kalau ju'alah dia boleh, maksudnya dia nak buat boleh, dia tak mau buat boleh, kerana dia mengikat ikut siapa yang dapat lah. Siapa yang boleh buat, maka dia dapatlah duit tu, macam tu. InsyaAllah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zul Husni bin Marasat. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan kontrak iqalah. Yang pertama, berkenaan definisi iqalah. Iqalah dari segi penggunaan umum atau dari segi bahasa bermaksud mengangkat atau membatal. Dan dari segi istilah dan pengertian khusus di sisi fuqaha membawa maksud mengangkat atau membatalkan kontrak. Apabila berlaku sesuatu kontrak jual beli dan kontrak tersebut telah sah dan mengikat serta tidak ada lagi sebarang peluang untuk melakukan khiyar, namun tiba-tiba dua pihak yang melakukan kontrak tersebut bersetuju untuk membatalkan kontrak tersebut, maka mereka boleh
membatalkan kontrak tersebut melalui cara iqalah. Dalil keharusan iqalah ialah sabda Nabi SAW, "Man aqala nadiman aqalahu Allahu yawmal qiyamah." Sesiapa yang sanggup membatalkan jual beli daripada pembelinya yang menyesal atas pembeliannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari akhirat. Seterusnya berkenaan rukun iqalah. Rukun iqalah yang pertama ialah tawaran ataupun ijab dan juga penerimaan ataupun qabul daripada kedua-dua pihak yang berkontrak, yang mereka bersetuju untuk membatalkan kontrak tersebut. Misalnya kata pembeli, "Saya ingin membatalkan kontrak jual beli ini." Lalu dijawab oleh penjual dengan berkata, "Saya bersetuju." Pembatalan kontrak jual beli ini bukan sahaja boleh dilakukan oleh dua pihak yang berkontrak, tetapi boleh juga dilakukan oleh ahli waris kepada dua pihak tersebut dan juga wasi kepada dua pihak yang berkontrak tersebut. Menurut fuqaha mazhab Maliki, mereka beranggapan bahawa kontrak iqalah adalah kontrak jual beli yang kedua. Ini kerana berlaku pertukaran barang dan juga wang antara pembeli dan juga penjual, di mana pembeli memulangkan semula barang yang telah dibeli, manakala penjual memulangkan semula wang kepada pembeli. Proses pertukaran ini sama seperti kontrak jual beli. Namun menurut ulama mazhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka beranggapan bahawa kontrak iqalah ini adalah pembatal kepada kontrak jual beli yang pertama. Ini kerana barang dipulangkan semula kepada penjual dan wang pula dipulangkan semula kepada pembeli. Seterusnya berkenaan syarat iqalah. Syarat iqalah yang pertama ialah mesti ada persetujuan untuk membatalkan akad tersebut oleh dua pihak yang berkontrak. Jika salah satu pihak dipaksa melakukan pembatalan tersebut, maka ianya tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf, syarat ini diperlukan kerana iqalah ini dianggap seperti akad jual beli, di mana memerlukan persetujuan kedua-dua belah pihak. Iqalah pula mestilah membabitkan kontrak yang boleh dibatalkan seperti kontrak jual beli, kontrak sewaan dan sebagainya. Dan syarat yang ketiga pula ialah barang yang dikontrak jual beli itu mestilah masih ada dan juga kekal dalam keadaan asalnya ketika akad iqalah diadakan. Kalau barang tersebut telah musnah sama ada keseluruhannya ataupun sebahagiannya, maka pembatalan kontrak tersebut tidak sah dilakukan. Dan yang terakhir berkenaan kesan kontrak iqalah. Kontrak iqalah memberi kesan dari segi undang-undang kepada dua pihak yang berkontrak, iaitu kontrak di antara dua pihak tersebut akan terbatal. Dan yang kedua, kedua-dua pihak yang membatalkan kontrak tersebut mesti mengembalikan semula barang yang mereka terima kepada pemilik asalnya. Barang yang diterima oleh pembeli mesti diserahkan semula kepada penjual, dan juga harga ataupun wang yang diterima oleh penjual mesti diserahkan semula kepada pembeli. Wallahu a'lam.